Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafa'kan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membincangkan satu hadis yang saya ambil daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, iaitu kita ambil pada hadis yang ketiga yang kita bincangkan pada tengah hari ini. Hadis ni iaitu hadis daripada Ubadah Ibn Samit. Disebut bahawa Ubadah Ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah 'azza wa jalla fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'nahu 'ala dhalika. Daripada Ubadah Ibn Samit, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bay'uni, hendaklah kamu berjanji dan taat setia kepadaku, bahawasanya janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu, dan janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu berzina, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu, dan janganlah kamu mendatangkan dengan pendustaan yang kamu adakan di antara hadapan kamu dan di belakang kamu, dan janganlah kamu menderhaka pada kebajikan. Maka barang siapa yang menyempurnakan daripada kamu, maka pahalanya atas Allah. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian akan sesuatu, maka disiksa akan ia di dalam dunia, dan siksaan itu menjadi kafarah baginya. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian itu, kemudian Allah Ta'ala menutupi aib dia, maka terserahlah kepada Allah. Jika Allah kehendaki, ia akan memaafkan, dan jika ia kehendaki, ia akan menyiksa orang itu. Kemudian maka telah kami mengikat persetiaan di atas perkara yang demikian itu. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ialah satu hadis daripada Ubadah Ibn Samit yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan satu perkara yang disebut dengan perjanjian yang berlaku pada zaman Rasulullah, iaitu perjanjian Aqabah.
Ini ialah isi perjanjian Aqabah yang pertama yang berlaku sebelum daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah ni dia ada dua, perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang pertama ialah berlaku ketika mana Nabi ini berdakwah. Lepas daripada Nabi pergi ke Taif, orang Taif tolak, kemudian Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian pada waktu tu Nabi ini dalam musim haji, mana kabilah-kabilah daripada bangsa Arab yang akan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi maknanya pada zaman tu dah ada lah menunaikan haji dengan sakibaki amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tuan-tuan, Nabi ini pergi dakwah daripada satu kemah kepada satu kemah. Jadi tidak ada yang menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah kecuali kabilah daripada Aus dan Khazraj yang datang daripada Yathrib, iaitu yang datang daripada Madinah. Jadi puak ni yang menerima dakwah Rasulullah pada waktu tersebut. Kabilah-kabilah yang lain ada yang menolak dengan tolakan yang tegas, ada yang tidak menolak tapi tidak menerima. Mereka tidak menerima kerana ada sebab-sebab yang lain, mungkin takut ataupun mungkin bimbang. Kalaulah mereka menerima Islam, menyebabkan mereka ni akan berada di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia fikir kalaulah mereka terima Islam, menyebabkan kedudukan mereka ni maknanya akan jadi hancur pada waktu itu. Sebab dia fikir kalau satu kabilah berada di bawah kabilah yang lain, maknanya orang tu yang akan jadi pemimpin, dan orang tu, orang yang berada di bawah tu akan menjadi budak kepada pemimpin tersebut. Ini pemikiran yang hanya melihat kepada keduniaan. Sedangkan agama ni bukan, maknanya Islam ni bukan agama yang membawa kepada kesempitan dari sudut fikir berkenaan dengan dunia. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita fikir kalaulah kita menerima Islam, kan, orang tu ajak bawa agama kepada kita, kemudian kita menerima agama ataupun ajakan yang dibawa oleh orang tersebut, bukan bermaksud kita ni berada di bawah dia, kan? Bila kita berada di dalam Islam, maksudnya ialah kita berada di bawah naungan syariat. Bila berada di bawah naungan syariat, tidak ada orang yang lebih besar daripada syariat. Itu yang mesti kita faham. Tidak ada orang yang lebih besar daripada agama. Hebat macam mana seseorang tu pada zaman kini, dia tidak boleh melampaui keinginan dia daripada keinginan syariat. Maknanya kalau bertembung antara apa yang dia nak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, waktu tu dia perlu mendahulukan kepentingan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Sebab tu jangan kita risau, kan? Takut maknanya kalau terima Islam ni menyebabkan kita ni jadi rendah. Tak. Bukan pemikiran dari sudut, maknanya Islam ni bukan mengajak orang tu bila dia ikut Islam menyebabkan mana kehidupan orang tu akan jadi susah. Itu tidak. Ini pemikiran yang berlaku pada setengah daripada kabilah bangsa Arab pada waktu tersebut. Sebab tu mereka tidak menerima Islam. Kemudian tuan-tuan, golongan Yathrib yang datang daripada Yathrib ni, dia maknanya mereka ni menerima Islam, kan? Mereka menerima Islam, menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian ni ialah ikrar taat setia antara Rasulullah dengan golongan Yathrib, supaya mereka ini tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi maknanya ialah untuk mereka berjanji untuk istiqamah dalam mengamalkan Islam. Waktu ni tidak lagi mengajak untuk memperjuangkan Islam, tidak. Waktu permulaan Nabi tak ajak untuk pertahankan Islam lagi, tidak.
Waktu permulaan ni hanya aja untuk mengamalkan Islam. Jadi janji ataupun diikat dengan taat setia supaya mereka ni betul-betul ada keinginan yang begitu kuat, yang utuh untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Sebab tu yang disebut dengan mana bai'ah. Bai'ah ni bahasa Arab. Dia bahasa Melayu ni ikrar. Macam kita lah masuk jabat apa semua sekali ada ikrar. Jadi ikrar tu menunjukkan kesetiaan kita ataupun kesungguhan kita dalam nak melakukan sesuatu perkara tadi. Maknanya ialah kemudian mereka berbai'ah. Antara perkara yang Nabi sebut, Nabi kata berjanji dan taat setialah kamu, bahawasanya kamu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Ini seruan ataupun janji yang pertama. Jadi syirik ni dosa besar lah. Apa yang Nabi larang ialah satu dosa besar pertama. Kemudian Nabi sebut wala tasriku, jangan kamu mencuri. Juga dosa besar. Syirik tidak membawa manfaat pada manusia. Menyembah batu, menyembah mana pokok-pokok bagai contoh. Jadi menyembah makhluk yang lain dan selain daripada Allah, itu satu kerugian yang besar, tuan-tuan. Kerana perugi, kerana makhluk tersebut yang kita sembah tu tadi tidak boleh memberikan manfaat kepada kita. Jadi buat apa kita nak sembah dia? Buat apa kita nak percaya pada dia? Sebab dia tidak boleh memberikan manfaat kepada kita. Jadi perlu menyembah Allah dan tidak syirikkan sesuatu mana Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Itu tuan-tuan. Macam kita lah kan. Maknanya sebagai contoh ialah kita berterima kasih ataupun kita pergi tunduk kepada orang yang tak patut kita tunduk. Dia duit tak bagi pada kita kan. Tolong pun tidak, tiba-tiba kita pergi sembah dia kan, disebabkan kita lihat dari sudut penampilan dia yang dari sudut luaran dia kan. Rugilah kan. Maknanya patutnya sembah ataupun patutnya kita tunduk pada orang yang zat yang memberikan rezeki dan mentadbir diri kita sendiri kan. Jadi pertama syirik, yang kedua mencuri. Mencuri ni memang tidak mendatangkan faedah. Jadi mencuri, siapa pun mencuri kan, maka orang yang ada akal yang sihat, dia akan sebut mencuri ni dia boleh membawa kemudaratan ya. Kalau contoh tuan-tuan orang tanya, orang yang mencuri kan, orang mencuri kalau dia ada anak kan, kalaulah pencuri juga datang nak meminang anak dia, dia bagi dia? Dia bagi kan? Dia tak bagi sebab dia kata pencuri ni jahat. Walaupun dia buat, tapi dia tahu pencuri tu jahat kan? Dia tahu benda tu tak boleh kan? Kalau pencuri bagai contoh kan, pencuri dia pergi curi barang orang lain, boleh ke tidak kalau kita pergi curi barang dia? Dia bagi tidak? Tak bagi kan? Sebab dia tahu bahawa pencuri ni satu perkara ataupun satu pekerjaan yang buruk. Kalaulah benda tu benda yang baik, maknanya dia bagilah curi kan? Tapi kenapa dia tak bagi? Sebab dia tahu itu merupakan pekerjaan yang teruk. Ini makna wala tasriku, jangan kamu mencuri. Wala taznu, dan jangan kamu berzina. Berzina ni adalah hubungan yang dilakukan oleh seseorang tu di luar pernikahan kan, hubungan intim yang berlaku di luar daripada maknanya pernikahan kan. Maknanya contoh kalau dari sudut dipanggil istilah takrifan zina ni, bila hasyafah tu masuk kepada kemaluan seorang wanita tidak melalui perkahwinan, maka itu disebut sebagai perzinaan, berzina kan. Jadi makna tak kahwin tapi berzina, sudah kahwin tapi berzina dengan orang lain, bukan dengan isteri. Jadi maknanya ini adalah juga dilarang kerana dia boleh merosakkan hubungan dari sudut rumah tangga dan merosakkan hubungan dari sudut keturunan itu sendiri ya. Jadi ada seorang sahabat, dia pernah datang jumpa dengan Rasulullah. Jadi baru masuk Islam. Dia sebut, dia kata, ya Rasulullah, kan aku ni boleh minta semua benda. Mana dia sebut, dia kata aku boleh buat semua benda ya Rasulullah, tapi aku nak minta satu benda saja dengan kamu ya Rasulullah.
Kan, aku boleh meluk Islam, boleh solat, boleh semayang, boleh apa semua sekali. Tapi satu benda saja aku nak minta, iaitu berilah keinginan ataupun keizinan kepada aku nak berzina, ya Rasul. Kan? Semua benda lain aku boleh tinggal, minum arak boleh, kan, judi boleh, semua boleh tinggal. Tapi berzinanya aku tak boleh nak tinggal. Kan? Nabi tengok laki-laki ni, kan, Nabi tak tahu jawab kata apa, kamu gila ke apa. Kan? Nabi tak jawab macam tu, tapi Nabi bagi analogi. Kan, Nabi bagi satu analogi kepada dia, menyebabkan laki-laki ni terduduk. Kan, dia sebut, dia kata, kamu boleh terima ke tidak kalaulah ibu kamu berzina dengan seseorang? Milih dia, tak boleh ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihat ibu aku berzina dengan seseorang. Kamu sanggup ke tidak melihat isteri kamu berzina dengan seseorang? Kamu sanggup ke tidak melihat? Dia kata, tidak ya Rasulullah, aku tak sanggup nak tengok. Dan kemudian dia sebut lagi, Rasulullah kata, kamu sanggup ke tidak, kamu sanggup ke tidak melihat sekiranya saudara perempuan kamu berzina dengan orang lain? Dia kata, tak sanggup ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihat perkara tersebut. Aku tak boleh nak menerima berita. Adakah kamu sanggup menerima berita ataupun kamu melihat anak perempuan kamu berzina dengan orang lain? Kamu boleh terima ke tidak? Dia kata, tak boleh ya Rasulullah. Nabi bersebut, Nabi kata, kamu tidak boleh menerima berita-berita ini, tapi kamu meminta izin kepada aku untuk kamu melakukan perzinahan. Menyebabkan laki-laki ni, tuan-tuan, waktu tu dia rasa mana menyesal pada waktu tu. Dengan apa yang disebut oleh Rasulullah, menyebabkan dia tinggal dosa zina tadi. Ini maknanya ialah orang bila akal yang sihat, tuan-tuan, pada waktu tu dia akan menolak perzinahan. Jadi itulah yang disebut. Maknanya ialah wala taznun wala taqtulu auladakum, dan jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Dan jangan kamu berbohong, wala ta'tub bi buhtanin, dan jangan kamu berbohong. Mendatangkan perkara yang dusta. Depan kamu, belakang kamu, jangan kamu berdusta. Kerana berdusta ni boleh membawa kepada kecelaruan, fitnah dan sebagainya. Jadi kemudian disebut wala ta'su fi ma'rufin, dan jangan kamu derhaka terhadap kebaikan. Jangan kamu tentang kebajikan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Beberapa larangan yang Nabi sebut, pertama syirik, yang kedua mencuri, yang ketiga berzina, yang keempat bunuh, mana membunuh anak, yang kelima iaitu berbohong, yang keenam ialah jangan, maknanya mencegah orang daripada melakukan kebajikan. 6 perkara ni, tuan-tuan, yang Nabi larang ni termasuk di antara dosa-dosa besar. Jadi kalau kita tengok dalam 6 perkara ni, minum arak tak termasuk, tak ada minum arak. Wala tashrabul khamr, Nabi tak sebut dalam hadis ni. Kenapa? Kerana hadis ni ialah berlaku sebelum daripada hijrah. Dan pengharaman arak itu berlaku selepas daripada hijrah. Maksudnya, tuan-tuan, memanglah arak ni pada waktu tersebut tidak mendatangkan manfaat kepada manusia, tapi Allah masih lagi belum mendatangkan ayat yang jelas tentang pengharaman arak. Sebab tu Nabi tidak menyebut masukkan dalam isi kandungan bai'ah. Jadi kita faham di sini bahawa benda yang perlu kita larang dengan larangan yang keras ialah perkara yang jelas pengharaman dia oleh syarak. Benda ni, tuan-tuan, bila syarak kata benda ni haram, benda ni tak ada kompromi. Kena cegah perkara tersebut. Ada pun perkara yang khilaf di kalangan ulama. Ulama khilaf. Ulama kata boleh. Ada setengah kata ulama kata benda ni tidak dibenarkan. Bila berlaku khilaf di kalangan ulama pada waktu ni, tuan-tuan, maknanya disebut bahawa kita tidak boleh mencegah dengan cegahan yang kuat. Sebagai contoh kita sebut, maknanya ialah berzikir selepas daripada solat. Ada orang cegah, dia kata benda ni Nabi tak buat dan sebagainya, dicegah. Dan benda ni adalah perkara yang bersifat khilafiah. Bagi contoh lagi ialah talqin, tunggu kubur, buat tahlil.
ataupun pergi ziarah di kubur, mana duduk di kubur ziarah, duduk lama, buat majlis dan sebagainya. Tidak ada larangan yang jelas tentang pengharaman tersebut. Maksudnya tuan-tuan, kita tidak boleh melarang dengan larangan yang kuat, sebab perkara yang bersifat khilafiah. Adapun benda yang jelas pengharaman dia, waktu tu kita perlu tentang benda ni tidak boleh berkompromi. Tutup aurat dilarang oleh Allah, kita tak boleh berkompromi. Kan, dalam satu majlis konsert bagai contoh. Konsert apa baru ni? Kan, Joy apa? Kan, yang bisingkat stadium tu. Kan. Jadi konsert ni maknanya dia punya konsert yang lawa, kemudian pencampuran antara laki-laki perempuan, bersentuhan dan sebagainya. Benda ni dilarang, maka kita perlu larang perkara tersebut. Ya, jangan benda-benda yang khilafiah kita, maknanya di antara orang yang lantang bersuara, bila sebut tentang benda yang jelas pengharaman, kita senyap. Tak boleh. Ini kita kena faham dari sudut konsep mencegah kemungkaran, maknanya mencegah perkara yang jelas pengharaman dia. Cuma setengah orang pada hari ini dia suka bincang bab khilafiah. Ada benda khilafiah yang kita boleh berkompromi, tapi ada benda khilafiah yang kita tidak boleh berkompromi. Ada perkara yang bersifat usul, benda yang usul bila ada perbezaan pandangan, benda ni kita tidak boleh berkompromi. Contohnya khilaf pada akidah, golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah dan sebagainya. Perkara yang bersifat usul, perkara yang bersifat akidah, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berjisim dan sebagainya, benda ni kita tidak boleh berkompromi. Adapun dalam bab-bab fiqh, benda yang khilafiah yang lain, kita boleh berkompromi. Makna berkompromi ni maknanya kita boleh berlapang dada lah, menerima pandangan daripada mereka dan sebagainya. Itu tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka sesiapa yang melakukan perkara tersebut, yakni melaksanakan setiap janji bai'ah tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah Taala akan memberikan pahala kepada dia. Wa man asaba min dzalika, sesiapa yang melakukan kejahatan tersebut, zina, minum arak dan sebagainya tadi, Nabi sebut fa'uqiba fid dunya, maka dia diberi hukuman di atas dunia. Hukuman di atas dunia ni adakah hukuman dari sudut musibah, accident gitu? Bukan. Fa'uqiba fid dunya maknanya hukuman di atas dunia ni adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hukuman hudud. Maksudnya ialah sesiapa yang melakukan kejahatan tadi, kemudian Allah Ta'ala kemudian dia dikenakan hukuman hudud kepada dia, maka fahuwa kafaratullah, maka kalau tersebut akan menjadi kafarah kepada dosa yang dilakukan. Maknanya kalau dia berzina, kemudian dia dirotan dengan 100 rotan bagi orang yang belum berkahwin, maknanya hukuman tersebut menjadi kafarah kepada dosa itu. Hukuman itu tidak akan lagi dibuka, ataupun Allah Ta'ala tidak akan membalas di hari akhirat dengan hukuman yang lain, dengan disebabkan dosa yang dia lakukan, walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia zina, dia tak bertaubat, tapi dia dihukum dengan 100 rotan. Dia tak bertaubat, walaupun dia tidak bertaubat, maka tidak dikira sebagai dosa lagi di sisi Allah. Ini memberikan satu berita gembira kepada kita, menunjukkan bahawa bagaimana rahmat Allah Ta'ala itu nak bagi kepada orang yang melakukan dosa. Buat dosa pada Allah, Allah Ta'ala bagi lagi peluang untuk rahmat. Sebab tu ulama-ulama kita ni bersungguh sangat untuk melaksanakan hukuman hudud. Kenapa? Kerana dia merupakan rahmat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba dia. Nak dibandingkan dengan hukuman yang ditetapkan oleh manusia, jauh sekali tuan. Hukuman hudud ni dia lebih ringan, dan dia lebih menepati tujuan, iaitu untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Sebab hukuman hudud ni dia tak berat, dia tak teruk. Bagai contoh ialah hukuman kisos. Orang yang bunuh orang mesti dibunuh balik.
Bila bunuh balik tuan-tuan, kalau kita tengok bunuh balik ialah dia penggal kepala. Bila penggal kepala ialah bila kepala tu terputus daripada leher, waktu tu seseorang tu dia tidak akan, maknanya dia tidak akan dapat merasai kesakitan lagi. Jadi kesakitan yang dia rasa tu hanya ketika mana, maknanya ketika mana leher itu terputus daripada kepala dia. Itu sahaja. Jadi kesakitan waktu kematian, kesakitan waktu roh keluar tu tak tahulah. Cuma kesakitan saat kematian. Nak berbeza dengan kalilah setengah daripada negara Eropah yang mereka gunakan elektrik. Kes kematian, kes bunuh ni guna elektrik tuan. Kalaulah sampai tahap mereka perlu letakkan air, kan? Kalau tak letak air menyebabkan otak ni jadi menggelbuk, kejam. Itu maknanya guna elektrik untuk hukuman bunuh cukup kejam. Kan? Mana begitu juga dalam hal-hal sebatan dan sebagainya. Sebab manusia ni bila dia buat hukuman, konsep manusia ni, dikata kalaulah manusia ni diberi hukuman yang menyakitkan, manusia tu akan berubah. Tapi syariat tidak memandang sedemikian. Kalau kita hukum seseorang dengan hukuman yang menyakitkan, belum tentu budak tu akan berubah. Orang tu boleh berubah, boleh tentu tuan. Sebab tu tak pelik di madrasah, kan, pelajar yang melakukan kesalahan yang sama setiap hari kena watak tuan-tuan, tapi dia tak pernah berubah. Ada satu madrasah di pondok di Padang Busu, di Fatani. Pelajar dia 1,200 orang. Ramailah pelajar dia 1,200, 1,400 orang. Dan dia punya undang-undang di madrasah di pondok tersebut, tidak boleh solat subuh imam kedua, tak boleh. Kan? Siapa yang solat subuh imam kedua, yang tak bangun solat subuh lagi tu, solat subuh imam kedua, mana orang tu akan dirotak. Dia akan ada satu dipanggil apa? Dipanggil majlis tahkim, dipanggil majlis hukuman yang dia akan buat selepas daripada asar tiap-tiap hari. Waktu tu dia akan, siapa-siapa yang tak bangun solat subuh, ataupun yang bangun tapi imam kedua, dia nak imam tamu. Kalau di masjid biasa berlaku imam kedua kan, ini dia nak imam tamu, kan? Semua tu baju putih 1,600 orang nak imam tamu. Siapa yang bangun imam kedua akan dirontan ditangkap kaki tuan. Kan? Ada yang bangun, mana yang kena wantan tu orang sama je tiap-tiap hari. Kan? Bukan orang lain pun, orang sama. Kan? Jadi dia tak perik tuan-tuan, disebut kena wantan. Kan? Jadi makna benda tu menyakitkan, tapi tak berubah. Kan? Sebab tu hukuman manusia ni dia fikir, kalau benda tu sakit, mana dia punya manusia tu boleh berubah, boleh tentu. Kan? Sebab tu kita kena faham dari sudut pendidikan, menyatakan kalau anak kita buat salah, kita wantan dia dengan harapan dia berubah, boleh tentu. Yang dia nak dalam setiap hukuman tu, mana dia tahu benda yang dia buat tu salah, kemudian yang kita nak daripada setiap hukuman tu menjadikan dia lebih baik. Itu tujuan ditetapkan hukuman. Dan maqasid tujuan mana menjadikan manusia ni lebih baik ada pada pelaksanaan syariat. Kan? Tujuan hududnya bukan untuk menghukum, menyakitkan manusia semata-mata, tapi ialah untuk menjadikan manusia tu lebih baik. Kan? Bila orang tengok hukuman hudud dilaksanakan, yang dia nak pada waktu tu Allah mencampurkan hidayah kepada setiap orang yang melihat hukuman itu dilaksanakan. Bila orang tengok, kemudian orang akan maknanya rasa insaf dan tidak berani melakukan perkara tersebut. Ada satu perdebatan, guru saya pernah sebut, ada perdebatan yang berlaku di antara golongan Muslim dan juga golongan Kristian. Berdebat kan. Golongan Kristian ni dia kritik kan hukuman Islam, dia kata hukuman Islam ni kejam. Bila zina kena rotan 100 rotan. Bila mananya seseorang tu mencuri kena potong tangan. Disebut sebagai hukuman itu adalah hukuman yang mana hukuman yang zalim, yang tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian
Waktu tu jawab kan, dia punya pendebat daripada Muslim ni bagi. Dia bagi contoh mudah dia sebut tuan-tuan. Dia pun bagi perbezaan antara hukuman Islam dan hukuman bukan Islam. Dia bagi perbezaan. Kemudian dia sebut, dia kata satu zaman Khalifah Islam memerintah dulu 10 tahun memerintah, hanya 13 kes sahaja kes potong tangan. 13 kes. Maksudnya apa? 13 lebih kurang 13 kes sahaja kes kecurian yang berlaku pada waktu tersebut dalam masa 10 tahun. Dia kata hari ni kan, cuba tengok di negara-negara Eropah, di US dan sebagainya, berapa kes sehari kes kecurian tu berlaku. Bukan satu negara kan, satu kawasan, satu daerah tu berapa kes. Negara kita hari ni berapa kes kan? Negara Islam dulu 10 tahun hanya 13 kes saja, kes potong tangan. Nak sebut sikit kan, walaupun kita takut pada hukuman tu, tetapi bagaimana Allah Ta'ala mencampakkan hidayah di sebalik hukuman tersebut. Nak sebut pada kita bagaimana keberkatan ketika mana seseorang itu melaksanakan syariat. Bukan sebuah kita ni fikir pasal wuduk saja, tidak. Banyak lagi perkara-perkara lain dalam kehidupan kita. Maknanya ialah hukuman yang Allah Ta'ala letakkan tu menjadi kafarah kepada dosa dia. Wa man asaba min dzalika syai'an, sesiapa yang melakukan perkara tersebut, siapa yang buat dosa-dosa besar tadi tetapi tidak diberikan hukuman kepada dia, hukuman tidak diberikan kepada dia, dan orang tidak mengetahui bahawa dia melakukan dosa tersebut, summa satarahullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menutup keaiban. Bukan dia wawarkan bahawa aku zina, tidak kan? Allah menutup keaiban dia. Dia buat dosa besar ataupun dosa kecil, Allah Ta'ala menutup keaiban dia kan? Jadi bila Allah Ta'ala maknanya sewaktu mana Allah Ta'ala menutup keaiban seseorang, waktu tu kita jangan pergi buka tuan-tuan. Tak boleh buka, haram buka keaiban seseorang kan? Haram untuk kita buka keaiban kita di hadapan orang lain, haram, tak boleh. Walaupun kita ni nak share ke, sharing is caring ke, tak boleh buka keaiban, tak boleh buka kan? Bila Allah Ta'ala tutup keaiban kita, jangan kita buka. Kenapa? Bila orang tahu keaiban kita, apa yang mana orang akan pandang keburukan, bukan kebaikan. Orang akan tengok keburukan kita, dan orang akan ingat sampai bila-bila keburukan yang kita buat tersebut. Dia sebut, dia kata contohnya seorang perempuan, dia pun sebut, dia kata dulu ni jahat dia kan? Dulu dia pernah berzina dulu kan? Contoh dia sebut kan? Bila dia mengaku dia pernah berzina, walaupun dia kata saya telah bertaubat, baca Quran 30 juzuk sehari kan, baca maknanya menunaikan qiyamul lail tiap-tiap malam, walaupun dia buat kebaikan, dia menangis dalam dia cerita tadi, tapi bila orang tahu dia melakukan perzinaan, orang tetap akan pandai jijik pada dia. Itu bahaya. Sebab manusia ni dia tak pandang kebaikan yang kita buat. Manusia ni dia akan pandang keburukan dan kejahatan. Dia akan pandang jijik terhadap dosa yang kita lakukan, walaupun dia tak ada hak untuk memandang jijik terhadap dosa yang kita lakukan pada waktu itu. Sebab yang kita lakukan dosa itu pada Allah, bukan pada dia kan? Tapi perangai manusia memang macam tu. Sebab tu bila Allah Ta'ala menutup keaiban seseorang, jangan kita pergi buka. Tapi kita hari ni suka buka keaiban seseorang kan? Orang duk tutup rapat kan, netizen kita pergi cari korek buka tuan-tuan. Lagi tu kan? Macam contoh hari ni kes apa kan, kes penceraian tu lah kan, kahwin 2, kahwin 3, tak kisahlah. Kita kena faham bahawa kes perceraian ni tu bukan satu-satunya kes perceraian yang berlaku di Malaysia. Beribu kes yang berada di mahkamah syariah. Tamu. Yang kedua, dia bukan salah satunya orang yang berkahwin 2. Ramai lagi orang yang berkahwin 2. Tapi kenapa bising buka keaiban masing-masing? Apa tujuan dia? Apa manfaat yang dia akan dapat? Bila kalau pun orang manusia ni duk sokong dia kan, waktu tersebut orang duk sokong dia, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat hanya mengaibkan seseorang. Bila buka aib, yang ni buka aib, yang ni akan buka aib tuan-tuan. Saya dah sebut dulu, saya kata bila buka aib ni, jalan untuk
nak menyatukan semula hubungan ni akan jadi kosong. Peluang tu tak ada. Kan? Dia akan jadi masa madu tuan. Kita ni kalau kita berbalas dengan seseorang, jangan berbalas terlalu kuat. Kita benci seseorang, jangan terlalu benci. Takut satu masa nanti kita perlu berbaik dengan dia. Sebab tu dalam rumah tangga ni jangan buka kaibah seseorang. Yang perlu dilakukan ialah perlu bawa kes ni kepada mahkamah syariah. Sebab tu kalau isteri nak marah sangat pada suami, kan dia tidak boleh minta untuk suami menceraikan dia pada waktu tersebut. Tak boleh. Seorang suami kalau dia ceraikan isteri dia di luar daripada mahkamah, maka dia akan didenda. Itu benda yang mesti kita faham. Dia mesti bawa kes tersebut ke mahkamah syariah. Kalau mahkamah kata okey, talak tersebut sah, maka bakulah dikes sebagai jatuh talak. Kan? Tapi tetap kena denda. Kerana apa? Kerana bercerai di luar mahkamah. Sama seperti mana berkahwin di luar negeri. Bercerai di luar mahkamah juga perlu didenda. Sebab tu nak bercerai ni mesti dibawa kes ke mahkamah. Laki-laki nak bercerai, dia perlu filekan kes. Perempuan nak bercerai perlu juga memfilekan kes tersebut. Jadi kalau perempuan tu nak bercerai, tuan-tuan, dia akan ada jalan dia. Hakim akhir sekali akan memutuskan sama ada boleh ke tidak seseorang itu bercerai. Maksudnya bawa kes tersebut kepada mahkamah. Kan? Tak ada keuntungan bawa ke media sosial. Hari ni tuan-tuan, semalam saya tengok ada lagi berita tersebut. Saya kata tak habis-habis berita kita. Kan? Ini benda yang merugikan kita. Kan? Jadi kita ni kan duk maknanya hanya tenggelam dengan perkara-perkara yang tak patut kita bercakap. Kes dia blok apa semua sekali itu tidak membalikkan kehidupan kita. Kan? Bukan seorang, bukan dia seorang yang blok, maknanya dia punya nombor isteri. Ramai lagi yang blok. Kan? Setengah orang dia maaf kata kan, orang laki-laki bila poligami dia tak setia. Berapa ramai orang yang berkahwin seorang tapi tak setia. Kan? Kesetiaan tu, kebahagiaan tu bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi terletak pada bagaimana kita menguruskan apa yang kita miliki pada waktu tersebut. Jadi kuncinya ialah bila Allah Ta'ala menutup keaiban seseorang, jangan pula kita pergi buka. Keaiban kita haram kita buka, apatah lagi kebaikan orang lain haram juga kita buka. Kan? Sebab tu Nabi sebut dalam sahabat Nabi kata, sesiapa yang menutup keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dia di dunia. Kan? Di dunia dan juga akhirat. Tetapi sesiapa yang membuka keaiban seseorang di dunia, mana Nabi sebut mana pada waktu tersebut Allah Ta'ala akan membuka keaiban dia di dunia dan juga keaiban dia di hari akhirat. Walaupun dia berada di rumah dia sendiri, dia tak keluar rumah, main Facebook tapi buka keaiban orang, Allah Ta'ala akan buka keaiban dia. Sebab tu kita ni jangan buka keaiban, tahanlah dia kan. Sebab saya ni kadang kita tak tahan tengok kan. Ada ustaz-ustaz kita kan, kita bila kita sebut, kita cerita benda betul. Jangan buka keaiban kan. Bila ada setengah-setengah ustaz ni, page-page setengah ustaz ni sebut benda gini, dia bukan sokong lelaki tu kan. Bukan kita kata benda yang dia buat tu betul, cuma kita sebut jangan cerita keaiban. Bawa kes ni ke mahkamah. Kan? Kita tak nak mengheret masyarakat ni bergelumbang dengan dosa pada Allah. Kan? Kemudian ada komen-komen dia kata dulu saya minat ustaz. Tapi bukan saya lah, ada kes lain. Dia kata dulu saya suka ustaz cakap tu ustaz sama. Tapi lepas ustaz cakap pasal ni saya tak minat pada ustaz. Ini tu ada, kita pelik kan. Benda tu boleh jadi isu peribadi. Cuma kita harap jangan cerita benda yang keaiban. Kita bincang bab keaiban ni, jangan ceritalah keaiban tersebut. Cukup-cukuplah. Kan? Bila orang, walaupun orang suka bercakap, kita kena hentikan. Sebab memang suka cerita tentang orang lain, suka. Kan? Kalau contohnya tuan-tuan, kita duk berbual dengan sahabat-sahabat kita, kita duk bincang, maknanya bagai contoh kawan kita tu rajinlah bangun malam, cerita benda-benda yang terbaik, benda-benda yang puji kan. Agak-agak berapa lama cakap? 2 minit, 3 minit. Tu tak minat dah kan.
apalah kita pergi makan lah kan. Mana kita tukar topik lain. Tapi kalau cerita bab aib dia, 2 jam tak habis. Berbuih mulut kan. Gitu gini kan. Habis kan. Dia boleh ulah tersebut kau tersebut 2 jam tak habis. Itu perangai manusia macam tu tuan. Jadi sebab itulah selain daripada kita buka aib, juga termasuk di antaranya mana dosa-dosa mengumpat kan. Kerana mengumpat ni ialah Nabi sebut zikr akhaka bima yakrah. Kamu cerita, kamu sebut tentang saudara kamu atas perkara yang dia tak suka. Dia tak suka orang cakap pasal kita, dia tak suka kita cakap pasal dia. Maka berapa ramai hari ni yang menjadi mengumpat tuan kan. Dia mana orang saya pun tanya juga kan, kita buat kok kan, buat sibuk-sibuk kan. Jadi mana suami dia kena pandang kan, bila isteri tu cakap bab ni, ambil baju pergi basuh baju kan. Kalau basuh baju dengan mesin tu cepat habis kan. Ambil tu basuh tangan setengah jam kan, selai kan. Lepas siap dia datang nak cakap pula, kita ambil kasut pula, basuh kasut. Ambil kasut kulit yang hitam tu basuh. Dia kena pandang lah tuan. Tidak, kalau tuan tak bagi respon pun kena, tak bagi respon pun kena kan. Kita tak bagi respon senyap, dia tak suka tu kan. Kita bagi respon sokong, kena juga kan. Kita dah kena, jadi senyap. Itu tuan. Jadi insya-Allah sekiranya Allah Ta'ala mana kehendaki, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa orang tersebut. Sekiranya Allah Ta'ala nak, maka Allah Ta'ala akan maknanya Allah Ta'ala akan mengazabkan orang tersebut. Jadi orang yang buat dosa pada Allah, bila Allah Ta'ala tutup keaiban dia, maka jangan dia buka. Yang perlu dia buat pada waktu tersebutlah bertaubat pada Allah, walaupun dosa zina kan. Tak boleh cerita pada orang. Maknanya ialah yang perlu dia buatlah bertaubat pada Allah kan. Jadi mana bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi itulah yang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Masa pun dah habis dah. Fabayanahu ala zalika, maka Nabi sebut, maka disebut bahawa Ubadah bin Samit menyatakan bahawa fabayanahu ala zalika, maka kami pun berbaiat di atas perkara yang sedemikian. Cukuplah sekarang saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati teman kita. Dari yang berkaitan daripada Allah, iaitu kalam hasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma 'allamtana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah.